Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin bil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin bil qubur. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana berhimpunnya kita dalam satu majlis. Semoga dengan majlis itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, yang kecil, yang besar, yang nampak tak nampak, tahu tak tahu, yang zahir, yang batin, yang dulu, yang akan datang. Jadi semoga dengan barakah kita hadir dalam satu majlis ilmu, setelah dengan barakah kita berjamaah dalam solat kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita maghfirah, keampunan. Pada zaman para salafus salih yang terdahulu, antaranya zaman para sahabat, di antara mereka saling menasihati antara satu sama lain, sehingga mereka membina keyakinan hubungan suhbah. Suhbah itu adalah persahabatan. Dia masih boleh berlangsung walaupun salah seorang di antara mereka mati dulu. Itu. Ada dua orang sahabat, seorang mati. Yang masih hidup meyakini ia masih lagi boleh meneruskan suhbah. Suhbah ini adalah persahabatan, walaupun kawannya seorang itu dah mati. Dan kawan yang telah mati pun meyakini, walaupun dia telah menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan persahabatan itu masih lagi berlangsung. Itu tidak merujuk pada zaman-zaman yang terakhir berkaitan apa yang saya sebut, tapi merujuk kembali pada zaman para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam satu riwayat, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Salam juga seorang sahabat Nabi. Dua orang sahabat Nabi, dan keduanya pernah menganut agama ahli kitab. Kemudian keduanya masuk Islam. Salman Al-Farisi masuk Islam, Abdullah bin Salam pun masuk Islam. Di antara keduanya, Salman Al-Farisi terlebih dahulu masuk Islam. Bahkan Salman Al-Farisi pernah menjadi tawanan sehingga menjadi hamba di Mekah dulu. Dia bukan orang Mekah, dia orang dia Parsi, hari ini Iran. Dia nak mencari Rasul sebab dia belajar dengan ulama-ulama ahli kitab. Dia tanya Tok Guru dia, Tok Guru nak mati, wahai Tok Guru, kalau kau mati, aku nak guru dengan siapa? Dia kata, aku tidak mendapati ada seorang alim ahli kitab yang kau akan belajar lagi dengannya. Dah tak ada lepas ni. Kalau dah tak ada, aku nak belajar dengan siapa lagi? Tidak. Terus engkau mencari Muhammad, utusan terakhir. Maknanya cari Nabi Ahmad. Sebab dalam kitab Taurat, kitab Injil sebut Ahmad. Cari dia. Jadi dalam kitab Salman Al-Farisi yang dia belajar tu dengan Tok Guru dia, bahawasanya Rasulullah SAW lahir di Mekah, hijrah ke Taibah, Madinah. Lalu dia pun bermusafir dalam satu jarak yang jauh untuk jumpa Nabi, lalu mengisytiharkan keislamannya.
Bila sampai ke Mekah, rupanya Rasulullah dah hijrah ke Madinah. Orang tipu dia. Akhirnya dia dijadikan tawanan dan dijadikan hamba abdi oleh orang-orang kafir di Mekah. Itu. Sehingga dah kisahnya Salman ini dibawa ke Madinah, masih menjadi tawanan dan juga hamba abdi. Kisahnya, maknanya dia bukan orang, dia orang miskin, tak ada apa. Hanya mencari Rasulullah SAW. Walaupun pernah dipukul, tak pernah ada waktunya dia tak dapat makan sebab tak ada apa yang dia nak makan, tidak ada rumah. Itu di Madinah dia bersahabat dah dengan Abdullah bin Salam yang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Dia pun orang alim di Madinah, dia kena ahli kitab, akhirnya masuk Islam. Dia tengok, dia baca kitab tu sehingga dia menemui sifat dalam kitab itu, sifat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab yang dibaca ada dan jelas pada Nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Mungkin yang dia baca tu betul isi kandungannya. Selalunya orang kalau baca betul memang dia akan masuk Islam. Yang tak mau masuk Islam sebab baca yang tak betul. Jadi kedua sahabat ini menasihati ataupun berwasiat antara satu sama lain. Antara mereka berkata, kalau sekiranya aku mati dulu, maka nanti aku akan bagi tahu kepadamu sesuatu. Apa maksudnya? Orang mati akan bagi tahu sesuatu kepada orang hidup. Tapi kalau sekiranya kau mati dulu, kau kena bagi tahu sesuatu kepada aku. Soalannya, kalau dah mati nak bagi tahu cara bagaimana? Mimpi. Orang yang dah mati diizinkan oleh Allah berbicara dengan orang hidup dalam mimpi. Adakah berlaku? Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara ini harus mungkin berlaku. Dalilnya apa? Dalil sahih, man rani fil manami faqad rani fa inna syaitan la yatamassalu bi salam solat. Itulah antara orang yang bermimpi Rasulullah datang pada dia berbicara dengannya. Rasulullah kan telah wafat, berbicara dengan orang masih hidup sedang tidur. Bahkan Ibn Qayyim menulis kitab Ar-Ruh, banyak kisah-kisah orang yang telah wafat berbicara dengan orang yang masih hidup dalam mimpi. Jadi kisah ini pun sama. Lalu salah seorang di antara mereka pun mati. Hanya dalam riwayat tidak disebut Salman mati dulu ke Abdullah bin Salam mati dulu. Mati dia hari ini, siang hari, malam itu bermimpi teman sahabat yang masih hidup. Maknanya temannya yang dah mati membicarakan sesuatu kepada dia yang dia masih hidup. Maknanya dalam mimpi. Jadi masing-masing telah berwasiat antara satu sama lain. Sebab apa? Bila seseorang itu telah mati, dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperlihatkan amalnya, bertanya tentang amalnya, lalu dia boleh buat kesimpulan antara amal-amal yang istimewa, apa dia nak bagi tahu kepada orang hidup ni. Lalu diceritakan, maka malam tersebut sahabatnya ini, temannya ini bermimpi. Faqala lahu tawakkal wa abshir fa inni lam ara mithla tawakkul qala dhalika thalatha mirari. Jadi temannya ataupun sahabatnya tadi yang telah wafat bagi tahu dalam mimpi sahabat yang masih hidup tu. Dia kata apa? Perjanjian kita akan saling menyampaikan sesuatu yang benar. Lalu dia mengatakan bahawasanya bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa abshir, dan berbahagialah. Maknanya tenang-tenang saja apabila kamu telah serahkan diri kamu kepada Allah. Gembira
redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan buat kamu. Bergembira saja. Fa inni lam ara mithla tawakkul, sebab aku tidak pernah melihat sesuatu yang paling utama, yang paling istimewa berbanding tawakal kepada Allah. Maknanya bergantung kehidupan zahir dan batinnya kepada Allah. Lalu temannya itu berbicara dalam mimpi. Temannya seorang lagi dalam mimpi itu 3 kali diulang. Sehinggalah ulama-ulama kita membawa kisah ini lalu mencantumkan dalam bab tawakal, yakni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian lagi ulama-ulama menyatakan maksud tawakal adalah berpegang pada keteguhan hati, lalu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dalam mengharapkan manfaat dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan, menjauhkan mudarat, bahaya. Makna menunjukkan bahawasanya bergantungnya diri kita, jiwa kita, hati kita kepada Allah. Sandarannya kepada Allah, bukan kepada kita. Ini menunjukkan peranannya hati adalah tidak lain melainkan bawa hati kita kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Seperti mana kita solat. Dalam solat ada 2 perkara besar yang kita tidak boleh gugurkan. Yang pertama, lillah, hanya untuk Allah, bukan untuk kita, bukan untuk sesiapa pun solat, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan kepada keikhlasan. Yang kedua, billah. Apa maksud billah? Iaitulah kita meyakini kekuatan yang Allah beri sehingga kita boleh bangun solat tidak lain melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil daripada mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, billah, pada kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan melainkan semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Billah, dia punya, bukan dia kita punya. Lillah wa billah. Jadi apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama juga konsepnya lillah wa billah. Dan hendaklah kita ketahui usul konsep tawakal ini bermula pada hati dan juga jiwanya seseorang, dan bukan bermula pada anggota diri seseorang. Seperti mana contoh kita solat bermula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi sewaktu kita takbir Allahu Akbar, bahkan sebelum kita takbir Allahu Akbar, lalu kita sendiri meniatkan solat kita hanya untuk Allah. Kita berwuduk lagi untuk Allah. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah. Sahaja aku melangkah untuk solat kerana Allah. Diri menghadap ke arah kiblat kerana Allah. Menutup aurat kerana Allah. Mengikut syarat-syarat solat kerana Allah. Bahkan sewaktu kita takbir Allah, masuknya di dalam hati kita niat lillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ini semua tawakal bermula daripada hati dan bukan pada anggota badan terlebih dahulu. Oleh kerana itulah ulama mengajar hakikat tawakal bukan kamu buat satu kerja lepas itu bergantung kepada Allah. Bukan. Hakikatnya tawakal sebelum kamu bergerak untuk bekerja, beramal, melakukan satu-satu perkara, hati kamu dah bergantung terlebih dahulu kepada Allah. Bukan konsep akhir zaman. Maksud tawakal adalah buat dulu, barulah tawakal kepada Allah. Tawakal letak di belakang. Di belakang, di ujung terakhir. Konsep itu salah. Sedangkan tawakal itu bermula di hati seseorang. Hati perlu bermula yang pertama.
Itu konsep tawakal yang sebenarnya. Sehinggalah, adakah tawakal ini akan berhenti? Tidak. Selagi mana seseorang beramal, dia akan terus bertawakal sehinggalah dia berhenti dalam amal. Seperti mana contoh, kita tidur. Dalam tidur pun kita tidur, niat untuk tidur pun ada tawakal kepada Allah, kerana kita bergantung roh kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai kepada kematian kita. Sehingga apabila kita bangun daripada tidur, kita bersyukur kepada Allah, kerana roh ini Allah Ta'ala punya. Dia ambil waktu kita tidur, lalu dia bagi balik. Padahal dia punya. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, boleh saja Allah ambil lalu tidak diberinya kepada kita selama-lamanya, sehinggalah kita dibangkitkan di akhirat. Mati kita. Itu yang ada orang mati dalam tidur. Itu. Tak sangka pula mati dia. Baru semalam tengah malam tengok World Cup sama-sama. Contoh, bila dah sekolah kita tak berani pula nak tengok World Cup. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepada rohku. Itulah tawakal. Maksudnya apa? Roh bukan milik kita sehingga kita boleh bawa keluar, kita boleh bawa masuk. Macam seperti mana yang telefon kita, ada yang benda kita boleh delete, boleh dibiar. Apa nak bawa masuk, apa nak dibawa keluar, telefon. Tapi roh kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Telefon milik kita. Telefon bukan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala atas kehendaknya berlaku atas tangan manusia apa yang manusia nak buat. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan. Akan tetapi untuk bermakrifatullah tak boleh pakai telefon. Sebab dia alat. Makrifatullah melalui ibadah. Tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebesaran Allah pada hakikatnya secara langsung, bukan dalam telefon. Walaupun ada cerita kebesaran Allah, dia tak sampai. Dia yang betul kita lihat secara langsung alam ni. Langit, hujan yang lebat turun pun salah satu daripada kebesaran Allah. Seperti mana tak turun hujan. Bukan turun hujan saja rezeki turun. Rezeki di atas dunia lah, subur tanah. Bahkan hujan tak turun pun sebuah rezeki daripada Allah. Jadi oleh kerana itu yang perlu kita ketahui lagi, tidak ada pertentangan antara melakukan yang musabat. Musabat ni maknanya satu usaha, dan sehinggalah teguhnya hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kena bawa tawakal. Maknanya hati ini dicipta oleh Allah sehingga dia mampu untuk bersifat teguh dan mempunyai kekuatan pada hati, dan tidak lain melainkan apabila dia membina tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa dia jalan keluar. Apa maksudnya di sini? Apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah, itu dan termasuk salah satu daripada tawakal kepada Allah. Disebabkan amalan-amalan takwa antaranya adalah seperti mana kita belajar sebelum ini tentang zuhud, ikhlas, dan termasuk juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk kepada amal-amal taqwa. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alisallahu bikafin 'abda." Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencukupi hamba-Nya? Seperti mana sebelum ini saya ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia dihumban di atas satu api yang besar. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Israfil nak membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan,
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami, makna atas diri dia. Anggota tubuh badannya, hatinya, zahir batinnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memelihara. Lalu oleh kerana itulah difirmankan oleh Allah, alaysallahu bikafin 'abdah. Mana Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hamba-Nya. Oleh kerana itu kita tidak perlu gozar, bimbangan apa-apa, selagi mana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi bagi diri kita. Lalu kata ulama-ulama, kerana Allah Subhanahu wa taala kafir, itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan. Lalu apabila dia berusaha, dia mencari kehidupan yang terbaik, tidak lain dia melalui tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza. Seseorang itu berusaha, dia bekerja, tapi tidak membawa tawakal, dia akan dapat melalui dengan apa yang diusahakan. Seorang yang berniaga akan mendapat keuntungan dengan cerdik pandai yang dia ada dalam urusan niaga tadi. Dia tidak ada masalah. Cuma apa maksudnya tawakal itu perlu agar dia tidak melihat bahawasanya apa yang dia dapat itu seolah-olah tidak ada kaitan daripada Allah. Yang dia dapat itu atas kehendak Allah. Bahkan ada di atas muka bumi ini orang yang tidak berusaha, lalu Allah Subhanahu wa taala kayakan dia. Ada orang yang usahanya kecil, Allah kayakan dia. Ada orang yang dia berusaha sebesar-besar usaha, tak pernah berjayanya dia. Jadi kita tidak melihat orang itu berusaha atau tidak, kita melihat ketentuan Allah kepadanya. Satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama ada orang tu miskin ke kaya, kita yang lihat dia miskin, kita melihat dia kaya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala berlainan. Dia memandang, dia tidak memandang ini hamba-Ku yang miskin, ini hamba-Ku yang kaya. Kalau dia bertakwa berbeza. Tidak. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang miskin, seorang yang kaya, adakah mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah? Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kata di akhirat banyak yang mula-mula masuk syurga orang miskin. Sebab apa? Dia nak dihisapnya, harta pun tak berapa nak ada. Jadi segeralah hisapnya. Seseorang yang bakal masuk syurga memang masuk syurga, tapi oleh kerana banyak hartanya lalu tertangguh dia. Dalam satu riwayat disebutkan seorang Nabi, seorang Rasul, kerana harta dia banyak, umat dia pun ramai, termasuk jin dan syaitan. Maka pertanyaan Allah menyebabkan masa itu lama. Iaitulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dia pernah doa kepada Allah, lalu dengan doa dia menyebabkan dia akan menghadapi satu risiko yang besar di akhirat. Allah mustajabkan di atas dunia. Sebab doa dia itu ada doa-doa mustajab. Apa doa Nabi Sulaiman? Ya Allah, berikan aku sesuatu yang tidak kau pernah beri kepada siapa pun di atas alam ni. Kerajaan dunia Allah bagi dia jadi raja bagi syaitan, jin dan juga manusia. Raja sedunia, timur dan barat. Harta jangan disebutlah. Empire. Lalu Allah mengujinya di akhirat. Walaupun seorang Nabi, seorang Rasul yang mana hatinya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak, Nabi kita Nabi miskin, menyebabkan dia bawa dulu orang-orang miskin yang sama dengan dia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara. Makna apabila kita dah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita.
Seperti mana dalam satu doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdoa dengan satu doa, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba ma yanfa'uni hubbahu 'indaka. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu li quwwatan fima tuhibbu wa ma zawaita 'anni mimma uhibbu faj'alhu li faraghan fima tuhibbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah kurniakanlah kepadaku dengan cintamu, wa hubba ma yanfa'uni hubbahu 'indaka, dan cinta sesuatu yang kecintaannya memberi manfaat kepadaku yang ada di sisimu. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu, ya Allah, apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan juga termasuk apa yang aku suka, faj'alhu li quwwatan fima tuhibbu, maka jadikanlah itu sebagai satu kekuatan bagiku untuk melakukan sesuatu yang Engkau pula sukai, yang Engkau pula cintai. Wa ma zawaita anni, sedangkan apa yang tidak Engkau anugerahkan kepadaku, mimma uhibbu, yang merupakan sesuatu yang aku sendiri suka, faj'alhu li, maka jadikanlahnya itu untuk aku faraghan fima tuhibbu, sebagai kelapanganku untuk melakukan sesuatu yang Engkau cintai. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Nabi doa. Semua doa para Nabi Rasul wahyu ilham daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, termasuk doa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah beberapa kali secara langsung dapat doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan ini doa itu pun macam doa cinta juga. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu kecintaan. Jadi seperti mana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kurniakanlah aku dengan cintamu dan sesuatu kecintaannya yang memberi manfaat kepadaku. Gitu. Jadi kata ulama, doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak lain mohon kecintaan dan manfaat kepada Allah. Salah satu daripada cabangnya, syarat dan rukunnya tawakal kepada Allah. Apa maksudnya? Jangan pernah tinggalkan doa walaupun kita berusaha sesuatu kepada Allah. Tidak juga dengan usaha lalu tawakal. Bukan kita tidak mengatakan tidak sempurna, tidak cukup, cuma kita mengatakan tambah lagi. Itu semua adalah ibadah dan doa. Itu mukhul ibadah, intibatinya ibadah adalah doa. Tambah lagi doa. Jadi itu juga termasuk daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan tawakal dengan rasa cinta kepada Allah, lalu gantunglah dengan dia. Bahkan dalam alam kemanusiaan pun, apabila dia suka kalau seseorang yakin dengan dia, dia bergantung dengan dia. Orang tu pandai, kita tak pandai. Lalu berkaitan satu-satu ilmu, kita kena bergantung dengan dia, belajar dengan dia. Adakah salah, ada harap pada syarat? Tidak, kerana Allah SWT yang membahagikan ilmu pada siapa yang dikehendaki. Lalu Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya ilmu para Nabi. Cari dan belajar dengan mereka. Maka tidak diharapkan belajar dengan orang yang lebih tahu daripada kita. Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin ataupun cinta
suka untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga suka ingin untuk bertemu dengannya. Apa maksudnya di sini? Maknanya tidaklah seseorang bertawakal kepada Allah kerana mahabbahnya kepada Allah. Disebut dengan mahabbah fillah. Mahabbah fillah. Termasuk juga pada qawaid dalam tasawuf, mahabbatullah, iaitu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasailah bahawasanya tawakal itu salah satu daripada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kisah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sewaktu dia jadi khalifah, ada orang tak suka. Waktu dia solat, orang tikam dia. Dan kematiannya Sayyidina Umar Al-Khattab disebabkan dalam beberapa masa lukanya semakin parah dan dia wafat kerana luka tikaman itu. Syahid. Jadi disebutkan dalam satu riwayat, ketika mana Sayyidina Umar itu ditikam, lalu dia sakit. Seseorang mengirim kepada Sayyidina Umar susu, sehinggalah susu yang diminum oleh Sayyidina Umar keluar tempat daripada tikamannya. Sebab Sayyidina Umar itu ditikam dengan satu pisau tajam yang panjang sampai pergi ke usus dia, ke perut. Dia minum susu, susu keluar ke bahagian perut dia tu. Ada menunjukkan lukanya sangat-sangat parah. Zaman dulu tak ada nak jahit-jahit tu. Hari ini boleh dijahit-jahit lagi. Itu. Bahkan hari ini siang jahit, malam boleh joget. Sungguh luar biasa perubatan moden hari ini. Bila Umar tengok susu keluar daripada jelat, daripada kesan tikamannya tadi, lalu dia menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lalu bersama Sayyidina Umar, sebab dia itu adalah Khalifatul Islam yang kedua, lalu orang pun mendengar. Bila mendengar, orang pun menyebut sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kata Sayyidina Umar, wadidtu an akhruja minha kafafan kama dakhaltu fiha. Apa katanya? Umar kata, aku sangat-sangat menginginkan keluar daripada dunia ini dengan penuh kecukupan seperti mana aku pernah memasukinya dulu. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan kehidupan Sayyidina Umar. Bila dia keluar daripada dunia, maknanya dia mati, tetap juga Allah mencukupkan kehidupan dalam kubur dan barzakh. Apa maksud di sini? Maksudnya konsep tawakal dalam Islam yang sebenarnya adalah tawakal kita ini bukannya sekadar berlangsung di dunia, tapi bawalah tawakal sampai kita mati sekalipun. Itu baru jadi hakikatnya tawakal. Bukan sekadar di atas dunia, bahkan setelah kita mati masih lagi bergantung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi di dalam kubur kita hidup seorang-seorang, kekasih tak terikut. Kalau kita mati dulu, isteri hidup, isteri pun takkan nak ikut. Abang terima kasih pergi dulu sebab saya ada kekasih lama. Kalau isteri pergi dulu, abang nangis siang hari dan malamnya, esok gembiranya. Kemudian pula buka gambar foto lama yang mana satu subuh dah singgah-singgah belaka, walaupun gigis sebiji pun tak ada. Tak kisah dia kata.
Jadi apa maksud Sayyidina Umar? Dia sangat memahaminya tawakal. Walaupun dah mati, masih lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, alaysa Allahu bikafin 'abda. Cukup Allah yang mencukupkan kamu. Kamu mahu tak aku mencukupkan kehidupan kamu? Mahu. Tawakal kepada aku. Mahu tak aku mencukupkan kamu setelah kematian kamu? Mahu ya Allah. Tawakal lagi. Maknanya konsep tawakal yang sebenarnya, tawakal ini bukan sekadar usaha harta dunia. Bahkan orang yang bola sepak pun tawakal di tengah padang juga. Gantung kepada Allah kekuatan, kemenangan. Itu cara mereka. Tapi cara kita tawakal ini berlangsung walaupun kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar pada Sayyidina Umar bahawa tawakal itu sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ni kira terakhir lah. Kita boleh tunggu sekejap nanti sebelum masuk isyak nak ambil wudu. Ada satu riwayat pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di mana dia berkata, "Idza ra'aytum ar-rajul bil maut fabashshiruhu hatta yalqa rabbahu wa huwa hasana dhanna bihi wa idza kana hayyan fakhawwifuhu bi rabbih 'azza wa jalla." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apabila kamu melihat seorang laki-laki yang telah mati, maka berilah kabar gembira kepadanya. Apa maksudnya? Orang yang mati memang mati, tapi kalau kita berbicara dia dengar. Ya ke? Kita pergi ke pusara berbicara dengan dia, dia mendengarnya, kata Rasul. Bahkan kamu bagi salam, mereka menjawabnya, kata Rasul. Beriman bahawasanya orang yang mati mendengar. Itu Rasulullah mengatakan kepada kita. Dalam peperangan Badar, ramai orang kafir mati. Dibuang jenazah-jenazah mayat-mayat mereka dalam telaga buta. Telaga maknanya tidak dimanfaatkan lagi, air tidak dapat diminum. Dalam, buang dalam tu. Kata Rasulullah SAW berteriak, "Wahai kamu orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala benar janjinya. Dia memberi kemenangan kepada kami, itu janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji memberi kekalahan kepada kamu. Adakah benar janji Allah? Benar bagi kami." Lalu datang Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, bukankah mereka itu mayat dan bangkai saja?" Rasulullah SAW menyatakan, "Tidak ya Umar, sesungguhnya apa yang aku katakan itu benar-benar telinga mereka sangat tajam mendengarnya. Bahkan telinga orang yang telah mati itu lebih tajam untuk mendengar perbicaraan orang yang hidup walaupun dia telah mati, daripada dia pernah hidup dulu." Di atas dunia kadang-kadang telinga kita ni makin dah tak dengar. Bila mati, dengar macam-macam. Sampai kata Rasulullah, itu orang berjalan dengan sepatunya, dikenalnya, "Ini macam anak aku, ini macam isteri aku, ini macam abang aku, oh ini macam kawan aku." Hanya kerana sepatu saja cara dia berjalan. Mana aku di sini Rasulullah bagi tahu itu kehidupan orang yang telah mati. Ini menunjukkan bahawa tidak ada masalah orang yang telah mati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu katanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas gembira dia. "Wahai sahabat," kata kepada orang yang mati, "Alhamdulillah aku mati Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosamu atas kematianmu sebagai seorang Islam." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beri kabar gembira kepadanya kerana dia dalam keadaan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya dia masih hidup,
maka dia adalah orang yang takut kepada Allah. Maksudnya di sini konsep dalam tawakal adalah membina takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Takwa ada, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun ada, rasa cinta kasih kepada Allah. Jadi semua itu termasuk daripada seolah-olah rukun dalam tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.